Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Haryanti Jumatusin. Berita-berita utama malam ini. Kempen November 2022 menekankan mengenai kesedaran kanser testis dan kesihatan mental dalam kalangan lelaki. Penubuhan Intelligence Hub pencapaian baharu ke arah memacu transformasi digital sistem penjagaan kesihatan. Mengubah wajah kesihatan lelaki antara matlamat kempen November 2022. Kempen yang diadakan setiap tahun itu diharap dapat memulakan perbincangan mengenai masalah kesihatan lelaki dan mendorong mereka untuk bersuara. Majlis pelancaran kempen November 2022 diadakan di Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC pagi tadi. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Haji Mazrul Adimin bin Haji Besar, Pengarah Eksekutif PJSC. Sepanjang bulan kesedaran November, beberapa acara diadakan, antaranya 24 Days November Run Challenge yang dibukakan kepada orang ramai. Kempen juga mendapat sokongan dari beberapa buah syarikat. Kempen November diperkenalkan sebagai sokongan kepada bapa, abang, anak dan rakan lelaki untuk meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kesihatan lelaki. Mula diperkenalkan pada tahun 2003, kempen berkenaan pada mulanya hanya untuk meningkatkan kesedaran terhadap kanser prostat. Sempena kempen November yang diraikan pada setiap bulan November, berita perdana malam ini membawakan mengenai kesedaran terhadap isu-isu kesihatan lelaki. Haji Azizi Ahmad seterusnya membawa laporannya. Tahun ini, kempen November juga menekankan mengenai kesedaran kanser testis dan kesihatan mental. Di seluruh dunia, kanser kolektoral merupakan kanser ketiga tertinggi yang dicatatkan di kalangan lelaki. Manakala menurut Dr. Lu Shir Kiong, konsultan perubatan onkologi Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC, kanser kolektoral mencatatkan kes tertinggi di kalangan lelaki di negara ini. In Brunei Darussalam, the commonest cancer in men is colorectal cancer, followed by lung cancer and prostate cancer. Over the last 10 years, Brunei recorded about 820 colorectal cancer cases, about 620 lung cancer cases, and about 450 prostate cancer cases. And the incidence for prostate cancer is highest for those aged 55 and above, whereas for testicular cancer is for those aged between 15 to 35 years old. Perkataan November itu sendiri adalah campuran perkataan mustache atau misai dan bulan November. Di negara ini, kempen berkenaan diraikan sejak tahun 2020. And during the month of November, the men would attempt to try to grow out a mustache for the whole month. And this is trying to give support to show solidarity and recognition of men's health. Globally, there are also multiple charity events hoping to raise funds for clinical research as well as awareness campaign so that in order to reduce the number of preventable death in men. Kempen November bukan semata-mata bulan untuk menghias diri dengan bermisai dan jambang, tapi budaya simbolik
dalam menyokong kempen kesedaran kesihatan lelaki. Haji Aziz Ahmad melaporkan untuk Berita RTV. Usaha negara Brunei Darussalam untuk mengukuhkan ekosistem penjagaan kesihatan negara mendapat rangsangan dengan penubuhan Intelligence Hub Kementerian Kesihatan. Terletak di kampus Avid, Jurudong Hub berkenaan menempatkan unit kecerdasan dan respons epidemik bahagian kawalan penyakit. Unit kecerdasan dan respons epidemik berperanan sebagai pusat pengawasan memantau penularan penyakit. We do surveillance for the infectious diseases and especially on the four diseases which are the influenza. We also conduct investigations for any case being reported, including any outbreak investigations. So we will form a rapid response team to conduct the investigations. So we also conduct other like tabletop exercises. We have regular exercise with WHO as well via online, and we also do a lot of research. Dalam usaha memperkukuh lagi sistem kesihatan, Kementerian Kesihatan dan Avid Technology menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan Universiti Kebangsaan Singapura Sekolah Kesihatan Awam So Swee Hock merangkumi 3 bidang utama. The first area is in terms of health system strengthening to build the research infrastructure and ecosystem to conduct policy-relevant research. Yeah. The second area is in the joint organization of academic and scientific activities. And the third area is on the capacity building and joint research and development activities to try and build capacity within the public health system to prepare for future pandemics and to counter threats to public health. Penubuhan Intelligence Hub merupakan pencapaian baharu dalam hubungan antara Kementerian Kesihatan dan Avid Technology. We provide actionable insights for meaningful impact in terms of policy making and clinical outcome. And the Ministry of Health is able to leverage the insight to drive the digital transformation of the Brunei healthcare system. The event is the latest milestone in our relationship, and we look forward to further growing our partnership in our shared mission to improve Bruneians' health. 473 kes jangkitan COVID-19 disahkan sembuh hari ini. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Teruskan bersama kami. Status harian normal baharu COVID-19. 4 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 473 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.3%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.6%. Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja berpotensi menjadi hub sumber pengetahuan industri minyak dan gas dan platform bagi kegiatan kesenian ke arah mendukung pembangunan industri kreatif di negara ini. Sejak ia dibuka hampir 2 minggu lalu, hub berkenaan menerima kunjungan melebihi 2,800 pengunjung. Dengan lokasi strategik di ibu negara, Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja menempatkan pameran kekal syarikat Brunei Shell Joint Venture BSJV di Galeri 1, 2 dan 3.
Bertemakan masa lalu kita menjejaki masa, galeri ini antara lain memaparkan sejarah dan cara hidup di negara ini sebelum penemuan minyak dan gas. Tani lebih dapat mendalami sejarah Brunei lah, dari mana oil and gas ini, apa fungsinya, and it's very good. Alhamdulillah, adanya kawasan ni tempat ni, tani boleh tahu sejarah Brunei, oil and gas Brunei. Wawa kami tidak tahu about pasal oil ni kan dari mana apa. So yang galeria ni banyak membantu untuk kami mempelajari lah yang lebih dalam. Hub ini dibukakan bagi kunjungan orang ramai setiap hari Sabtu hingga Khamis bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 petang dan ditutup pada setiap hari Jumaat. Menderma darah merupakan salah satu amalan mulia dalam Islam dan baik daripada aspek kesihatan. Sebenarnya itu, pagi tadi diadakan kempen derma darah anjuran bersama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha menerusi Jabatan Perkhidmatan Makmal dan Borneo Kopitiam. Kempen berlangsung di restoran dan catering Borneo Kopitiam, Gadong. Lebih 100 pain darah berjaya dikumpul semasa kempen yang diadakan kali kedua di restoran berkenaan, yang antara lain sebahagian daripada inisiatif penglibatan komuniti syarikat. Ia juga bagi menggalakkan penyertaan orang ramai serta pekerja syarikat selain meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menderma darah. Pendaftaran haji bagi tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi akan dibuka pada hari Sabtu 5 November 2022. Kementerian Haiwan Ugama menerusi Jabatan Urusan Haji dalam siaran medianya memaklumkan tarikh tutup pendaftaran ialah pada hari Sabtu 4 Februari 2023. Orang ramai yang berhasrat untuk mendaftar bolehlah mendapatkan borang dengan harga RM2 sekeping bermula 5 November di pusat-pusat pendaftaran, iaitu lantai bawah bangunan tambahan Kementerian Haiwan Ugama, Jalan Dewan Majlis Berakas, Pejabat Haiwan Ugama Daerah Belait, Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong dan Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong. Waktu operasi pendaftaran ialah hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu kecuali hari kelepasan awam dari pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan 2 petang hingga 3.30 petang. Orang ramai yang hadir mendaftar dinasihatkan mematuhi garis pandu terkini yang ditetapkan Kementerian Kesihatan dalam langkah-langkah membendung wabak COVID-19. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa mematuhi mana-mana perundangan di negara ini dan menghindari dari melakukan kegiatan-kegiatan penyeludupan atau membawa masuk dan keluar barang-barang tegahan kastam. Peringatan itu dikeluarkan susulan beberapa kesalahan didapati semasa Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED melalui bahagian penguatkuasa undang-undang menjalankan gerakan operasi di 2 tempat berasingan. Dalam operasi yang dijalankan di Kampung Bol Kiahabi pada 26 Oktober lalu, JKED berjaya merampas 1,444 karton rokok pelbagai jenis, 177 botol dan 144 tin minuman keras pelbagai jenama. Sementara itu, dalam operasi yang dijalankan di Pos Kawalan Sungai Tujuh, JKED menahan 2 pekerja asing atas kesalahan percubaan menyeludup masuk barang-barang tegahan kastam. Hasil pemeriksaan menemukan 66 karton rokok pelbagai jenis dan 24 botol minuman keras yang disembunyikan di dalam kenderaan. Kesemua barang-barang terbabit dirampas dan individu-individu terlibat dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang bagi siasatan lanjut.